Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama cikgu iaitu Cikgu Eza, cikgu sejarah kamu pada hari ini. Ini merupakan kuliah kita yang pertama, jadi cikgu harap semua dah makan dan semua sihat-sihat lagi. Okay. Jadi, bab kita yang pertama ialah warisan negara bangsa. Jadi, ikut objektif pembelajaran kita, kita akan dapat 4 perkara. Kamu-kamu semua akan dapat 4 perkara, iaitu menjelaskan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, menjelaskan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, menghuraikan keunggulan sistem undang-undang dan pentadbiran, dan dapat menjelaskan peranan pemerintahan rakyat. Jadi, kita lihat pada yang seterusnya, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Jadi, ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Funan atau Champa diwarisi oleh Kerajaan Sriwijaya. Kemudiannya, Kesultanan Melayu Melaka dan diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau. Ada 6 ciri Kesultanan Melayu Melaka iaitu kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan juga lambang kebesaran. Jadi, kemunculan dan kemasyhuran Kerajaan Alam Melayu ni dia membuktikan asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan Barat. Proses pembentukan negara bangsa ni dia agak mengambil masa yang agak lama dan melalui beberapa tahap yang agak sukar untuk membentuk sesebuah kerajaan. Jadi kehebatan dan keagungan Kerajaan Alam Melayu ni seperti Kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Canggar, banyak lagi, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, ya. Jadi Kerajaan Alam Melayu ni dia menunjukkan ciri-ciri negara bangsa yang berkembang dan diwarisi oleh Kerajaan Alam Melayu selepasnya. Jadi latar belakang ni kita boleh masuk ke dalam soalan esei pada bahagian pengenalan. Okey? Jadi seterusnya kita lihat pada ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Melayu. Ada 4 sahaja, ya. 4. Jadi yang pertama kita lihat pada raja. Raja ni merupakan tonggak utama kerajaan. Kedudukannya diperkukuhkan dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh pembesar. Dia ditaati para rakyat dan dianggap suci. Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siwa. Raja ni dia berada dalam hierarki yang paling atas, paling tinggi. Okey, yang seterusnya kita lihat pada wilayah pengaruh. Kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong, dari Teluk Chamrah, dari selatan Myanmar dan seketika setahu saya lah, semakin luas wilayah pengaruh maka semakin kuatlah sesebuah kerajaan. Okey, seterusnya undang-undang. Undang-undang ni biasalah kita untuk memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan, untuk pastikan sebuah kerajaan ni aman damai, untuk dipakai di seluruh wilayah berpengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Jadi kerajaan Majapahit ni dia mengamalkan undang-undang Putara Manawa. Apa tu Putara Manawa? Putara Manawa ni juga samalah undang-undang tapi juga dikenali sebagai kitab undang-undang atau piagam. Seterusnya kita lihat pada rakyat. Rakyat ni merupakan penduduk di dalam sesebuah wilayah, setia kepada raja dan tidak mendahaka. Kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan dua upacara, upacara persetiaan dan upacara meminum air sumpah. Okey. Yang seterusnya, kita teruskan dengan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ada 6. Okey? Yang pertama, kerajaan. Okey, setiap kerajaan perlu ada raja. Raja ialah pemerintah yang tertinggi dan akan dibantu oleh pembesar-pembesarnya. Okey, diperkukuhkan dengan sistem pembesar 4 lipatan. Rakyat ni mestilah mentaati Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang dan dia terdiri daripada orang Melayu dan juga orang Laut. Hubungan timbal balik wujud dan sesuailah untuk persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dan golongan diperintah. Kedaulatan. Kedaulatan merupakan lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Kesultanan Melayu Melaka ni diiktiraf oleh kerajaan dinasti Ming. Okey, yang seterusnya kita lihat pada wilayah pengaruh. Kawasan pemerintahan raja yang diterima dan
diakui oleh rakyat, mempunyai wilayah pengaruh yang merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan juga pantai timur Sumatera. Okey, undang-undang kita ada undang-undang hukum kerana Melaka, kita ada undang-undang Laut Melaka yang digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan juga melindungi rakyat untuk pastikan sesebuah kerajaan menjadi lebih aman, damai dan sentosa. Okey, lambang kebesaran merupakan identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Simbol kedaulatan Sultan ini merupakan untuk Sultan yang memerintah. Jadi kita ada adat istiadat, kita ada penggunaan warna kuning, kita ada nobat, kita ada regalia, kita ada cok momo ya. Dan itu sahajalah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi untuk uji kefahaman kamu, cikgu nak kamu lakukan satu aktiviti ya, cikgu akan bagi ini untuk uji dan untuk kita capai objektif yang pertama dan objektif yang kedua. Jadi cikgu akan serahkan link. Kamu akan diberikan masa selama 5 minit hingga 7 minit untuk menyiapkan aktiviti ini.
Jadi, cikgu harap kamu faham dengan subtopik yang cikgu ajar tadi dan dapat aplikasikan dalam kehidupan kamu secara harian lah. Ya, jadi kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan. Jadi kita ada sultan. Sultan ni dibantu oleh bendahara. Lepas tu bendahara ni ada pula bawah-bawah dia. Kita ada penghulu bendahari, kita ada temenggung, kita ada laksamana. Jadi, Kesultanan Melayu Melaka ni mempunyai pentadbiran yang lengkap dan tersusun iaitu sistem pembesar 4 lipatan. Dia mempunyai kawasan pegangan di mana Sultan dapat memberikan kuasa memerintah atau mentadbir sesebuah wilayah sungai atau pulau kepada para pembesar berempat. Sultan memerintah dalam pelbagai aspek seperti pemerintahan, peperangan, dia yang menghubungkan, ada hubungan diplomatik dan juga agama. Sultan ni, dia menjadi raja, dia menjadi ketua peperangan, ketua tentera, dia menjadi ketua agama. Seterusnya, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka tersusun dan berhierarki. Jadi Sultan ni dia mengetuai pemerintahan dan memiliki kuasa dalam segala aspek serta dibantu oleh pembesar berempat iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Seterusnya kita lihat pada pentadbiran pusat. Okey. Pentadbiran pusat ini dilaksanakan oleh pembesar berempat yang terdiri daripada bendahara, pegawai bendahari, temenggung dan juga laksamana. Hubungan dan persefahaman dua hala antara sultan dengan pembesar memastikan kejayaan Kesultanan Melayu Melaka. Bendahara dia ditugaskan dan merupakan pembesar yang mempunyai peranan sebagai ketua pentadbir dan ketua urus angkatan teras serta berperanan untuk memberi nasihat kepada Sultan dalam pelbagai hal. Okay, dia mempunyai dan juga pentadbiran pusat ini dia mempunyai sistem keuangan yang teratur di mana semua pendapatan diperoleh daripada urusan perdagangan, cukai dan juga ukti wilayah taklukan. Jadi dia akan diuruskan oleh seorang penghulu bendahari untuk menguruskan perbendaharaan tersebut. Okay. Syah Bandar pula bertanggungjawab untuk mengutip cukai di pelabuhan manakala pembesar lain mengutip cukai di kawasan pegangan. Hasil pembendaharaan ini disalurkan untuk kepentingan kerajaan seperti untuk membeli senjata, membina istana, ya. Dan aspek keselamatan pula, mereka mempunyai sistem keselamatan yang kemas untuk menjaga keamanan dan di darat juga di laut. Temenggung dilatih untuk menjaga keselamatan di Kota Melaka, manakala Laksamana merupakan Panglima Angkatan Tentera Laut. Itu merupakan tugas-tugas pembesar di bahagian pentadbiran pusat. Kita lihat pada pentadbiran peringkat jajahan. Pembesar ini ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Pembesar juga dilatih oleh Sultan dan pembesar berempat. Peranan mereka adalah untuk menjaga dan mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran dan dibenarkan untuk mengutip cukai. Itu sahaja untuk pentadbiran pusat jajahan. Okay, kita lihat Hukum Kanun Melaka. Okay, Hukum Kanun Melaka ni dia meliputi 4 perkara. Jadi yang pertama ialah jenayah, iaitu menggugat ketenteraan dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Jadi hukuman yang setimpal akan dikenakan terhadap perbuatan jenayah seperti membunuh, menikam dan mencuri. Menurut pasal 5.1 dalam Hukum Kanun Melaka, ia menyatakan bahawa membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar maka dia akan dihukum bunuh. Senang sahaja, bunuh sahaja. Seterusnya, kekeluargaan. Kita lihat, dia bertujuan untuk mewujudkan keharmonian dalam kekeluargaan dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau perkahwinan. Dalam fasal 26 menurut Hukum Kanun Melaka, menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Jika tidak cukup, memadai 2 orang sahaja. Seterusnya, peranan Sultan dan pembesar. Dia mempunyai peranan dalam pentadbiran dan arif dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Menurut fasal 1 dijelaskan tugas Sultan, bendahara, temenggung dan penghulu bendahari. Jadi seterusnya ialah ekonomi.
Ekonomi dia yang mempunyai peraturan tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti riba lah, biasanya riba. Jadi untuk pasal 30 menurut hukum kanun Melaka, dinyatakan amalan riba diharamkan dalam urusan perniagaan dan orang yang menjalankan perniagaan hendaklah akil balik, siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. Okey, yang seterusnya ialah Undang-Undang Laut Melaka. Ada 4 perkara juga, iaitu yang pertama peranan nahkoda. Peranan nahkoda ini berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Harus mematuhi arahan dan perintah nahkoda. Menurut pasal 13.1 dalam Undang-Undang Laut Melaka, dinyatakan bahawa nahkoda ni dia perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Pasal yang seterusnya juga 13.3 dinyatakan juga sekiranya nahkoda ni dia bersinggah di tempat yang tak ada dalam senarai persinggahan, maka nahkoda ni perlu bermesyuarat dengan semua orang dalam kapal. Seterusnya kita lihat pelayaran. Menjelaskan peranan beberapa pegawai. Pelaksanaan peranan ini akan menjadikan pelayaran selamat dan lancar. Pasal 9 menurut Undang-Undang Laut Melaka, seorang mahdim harus mahir dalam ilmu pelayaran, mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran berada dalam keadaan yang selamat. Okey, jenayah. Perbuatan jenayah ni di atas kapal akan menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal. Jadi, untuk menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah berlaku meliputi perbuatan mencuri, membunuh dan memberontak. Menurut pasal 5 dalam Undang-Undang Laut Melaka, seseorang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman mati. Ada juga sistem percukaian. Berbagai cukai dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Menurut pasal 63, nahkoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Okey, itu sahaja untuk subtopik ni. Jadi untuk tengok lagi kamu punya kefahaman dan uji lagi kamu punya kefahaman, kita akan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya, itu word wall. Word wall ni untuk lihatlah kamu sama ada objektif 3 tu mencapai ke tak, untuk menguraikan keunggulan sistem undang-undang dan pentadbiran. Jadi cikgu akan share ni ya. Kamu akan diberikan masa selama 5 minit hingga 7 minit untuk melakukan aktiviti ini. Okey.
Seterusnya, kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya. Okey, peranan pemerintah dan rakyat. Sikit je bahagian ni. Okey, jadi golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okey, golongan pemerintah ni ada dua, sultan dan pembesar. Golongan diperintah ada satu sahaja, iaitu rakyat. Okey, sultan. Sultan ni seperti biasalah sultan menaungi dan menjaga keselamatan rakyat, mewujudkan perpaduan rakyat, bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan, memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Sultan ni dia berada pada hierarki yang pertama lah dalam kedudukan pemerintah. Seterusnya kita lihat pembesar. Pembesar ni dia memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan, menjadi perantara antara sultan dan rakyat, mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Golongan diperintah, rakyat. Rakyat ni dia mestilah menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Dia kena patuhi segala arahan dan titah pemerintah dan tidak menderhaka kerana takut ditimpa tulah, takut dihukum. Dia akan menjadi tentera. Dia akan menghadiri majlis umum seperti gotong royong. Dia akan menjadi pengayuh ataupun dayung kapal perang dan juga akan menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana dan jalan. Okey. Untuk subtopik ni, kita akan lakukan satu aktiviti akhir, iaitu aktiviti Jimkit untuk menjelaskan peranan pemerintah dan rakyat. Jadi cikgu berikan kamu masa 5 minit hingga 7 minit untuk melakukan aktiviti ini. Okey, dengan itu, dengan berakhirnya kita punya quizzes, kita teruskan dengan rumusan yang terakhir. Jadi rumusan yang terakhir adalah ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh Kerajaan Sriwijaya daripada Kerajaan Alam Melayu sebelumnya telah mengukuhkan kerajaan tersebut. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka merupakan asas kepada kewujudan negara bangsa. Kepimpinan yang baik dan diperkukuhkan dengan ciri-ciri negara bangsa yang tersendiri dan mencerminkan keunggulan Kesultanan Melayu Melaka. Pengukuhan kesultanan ini dilengkapi dengan keunggulan pentadbiran dan undang-undang yang tiada tolak tandingannya. Sangat hebat. Keunggulan ini mengukuhkan kelangsungan ciri-ciri negara bangsa sehingga hari ini. Itu sahaja rumusannya. Jadi selepas selesainya rumusan, cikgu nak kamu semua setiap pelajar bagi refleksi masing-masing tentang kuliah hari ini. Okey? Siapa yang nak mula dahulu? Dipersilakan. Saya, cikgu. Okey, baik. Nona Syira, dipersilakan. Baiklah. Setelah apa yang dipelajari,
saya memperoleh banyak pengetahuan tentang topik warisan negara bangsa ini. Pencerahan yang diberikan oleh cikgu telah memberi saya pengetahuan yang lebih mendalam. Misalnya melalui topik ini saya dapat mengetahui apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku di negara kita sebelum kedatangan Barat. Selain itu, guru juga telah membantu saya dalam mengenal pasti apakah ciri-ciri yang ada dalam warisan negara bangsa. Misalnya seperti memiliki sesebuah kerajaan, raja yang berdaulat, dan undang-undang yang berkesan dan sebagainya. Bukan itu sahaja, saya turut melalui topik ini saya juga lebih memahami segala pentadbiran yang dijalankan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan lebih mengetahui peranan-peranan setiap individu dalam pemerintahan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terbaik, Nurul Syira. Terima kasih atas refleksi tadi. Jadi, siapa yang nak ikut seterusnya? Refleksi yang seterusnya? Izinkan saya memberi refleksi yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Refleksi saya tentang pembelajaran tadi, kami dapat menguasai 4 objektif utama, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, ciri-ciri negara bangsa, Kesultanan Melayu Melaka, keunggulan sistem undang-undang dan peranan pemerintah dan rakyat dalam sebuah pemerintahan dengan mudah dan jelas. Selain dapat menguasai objektif-objektif berikut, penggunaan aktiviti-aktiviti pembelajaran seperti Mentimeter, Wordwall dan Gimkit yang telah diaplikasikan dalam pembelajaran sebentar tadi juga turut membantu kami untuk memudahkan proses pembelajaran. Segala maklumat yang telah disampaikan oleh guru juga dapat kami fahami dan dapat menguji pengetahuan murid tentang sesuatu pembelajaran yang telah disampaikan sebentar tadi. Akhir sekali, saya ingin memberikan refleksi bahawa segala aktiviti yang telah diberikan tadi dapat memberikan ilmu dan pengalaman kepada kami dalam proses pembelajaran tentang warisan negara bangsa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. terima kasih Wiwin atas refleksi sebentar tadi. Sangat jelas. Ya? Jadi, kita ada yang terakhir. Dinesh, dipersilakan. Okay, salam sejahtera cikgu dan kawan-kawan. Refleksi saya ni tak banyak sangat, pendek je. Okay, saya berasa selesa dengan pembelajaran secara maya. Yang sebelum ni kita sering ditayangkan dengan pembelajaran abad ke-21. Okay, so macam tu. So, disebabkan COVID ni, pembelajaran abad ke-21 bertukar menjadi pembelajaran secara maya. So, topik yang telah dibentangkan atau diajar sangat menarik dengan slide yang menarik, berwarna-warni yang seringkali menarik perhatian. Bukan itu sahaja, nota yang telah diringkaskan ini memulakan saya untuk menerima ibu-ibu yang penting dan juga mantap supaya pemahaman terhadap sejarah akan terus meningkat. Dengan subtopik iaitu objektif 1, 2, 3 dan 4 telah memberikan saya pendedahan yang meluas tentang sejarah ini. Terima kasih. Okey, dengan selesainya refleksi tadi, maka selesailah kita punya kuliah hari ini. Cikgu harap dapat bertemu lagi dengan para pelajar ya, walaupun secara alam maya. Okey, sekian itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.